Saya nak bawa, habis kat situ, saya nak bawa satu kenyataan. Oh, kerajaan akan teruskan semula PLKN. Menarik. Yang tu saya takkan ulas malam ni. PLKN mungkin teruskan, tapi dia akan buat dekat kawasan tentera. Dia bukan guna camp yang sepatu dengannya lah. Baik. Okay. Saya ambil kenyataan daripada Ahmad Dusuki. Malah geli saya nak panggil dia ustaz. Baik. Setelah ditarik tauliah beliau, dia berkata, Ustaz Ahmad Dusuki, yang ni saya capture screen sendiri daripada page beliau. Saya bukan ambil daripada orang ambil, saya baca sendiri. Saya tak tahu kalau masih ada, terpulang pada dia nak delete, terpulang sampai saya dah capture screen. Dia kata, jika majlis Islam, agama Islam pun berbohong, dia kata majlis agama Islam berbohong, bagaimana kita nak harapkan umat ini selamat? Tak selamat umat ni sebab majlis agama Islam berbohong. Sepatutnya majlis agama Islam bukan menjadi pemecah belah umat. Pemecah belah umat. Atau menjadi ejen kepada gerakan liberal. Pemecah belah umat. Tak selamat umat ni sebab majlis agama Islam berbohong. Jadi ejen gerakan liberal. Tiada jawatan yang saya sandang dalam parti politik pun dituduh aktivis politik. Apa sekarang ini di bumi Malaysia berdosa dan menjadi penjenayah bila menganggotai parti politik yang sah di sudut perlembagaan? Kalau begitu, tariklah semua tauliah para pendakwah yang menganggotai parti politik dari kerajaan dan pembangkang, termasuk menganggotai MAIS sendiri. Ada berani kekecut dengan gerakan sekular dan liberal? Sekular, liberal. Baik. Kita baca kenyataan daripada MAIS. Okey. Larangan aktivis politik pegang tauliah tak terhad pada pemegang jawatan. Kita baca. Majlis Agama Islam Selangor menyela kenyataan pendakwah bebas Ahmad Dusuki yang menuduh majlis agama itu berbohong berikutan penarikan balik tauliah mengajar. MAIS dalam satu kenyataan malam ini menjelaskan bahawa larangan aktivis politik sebagai pemegang tauliah tidak terhad kepada individu memegang jawatan dalam politik. Larangan itu juga merangkumi mereka yang menjalankan apa-apa aktiviti yang secara jelas mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk menyokong atau memihak kepada parti politik tertentu secara terbuka sehingga melahirkan sikap fanatik terhadap satu parti politik serta berpuak-puak di kalangan Islam. Saya nak cerita pada tuan-tuan, kalaupun orang itu bukan pimpinan dalam politik, tetapi dia aktif berceramah, dipentas untuk memfitnah, apakah dia juga tidak dikatakan sebagai seorang ahli politik? Apakah dia juga tidak dikatakan sebagai seorang ahli politik? Okey. Kita tengok betapa yang terbaru ini, bagaimana dia telah memfitnah Ustaz Mujahid, bagaimana dia telah memfitnah Fahmi Fazil di dalam ceramah-ceramah beliau. Jadi kalau itu dah jadi mainan beliau, yang terbaru mainan beliau. Jadi apa yang kita boleh katakan terhadap orang sebegini? Tak, tuan-tuan, nak berceramah pasal agama, ceramahlah, tak ada masalah. Ceramah pasal agama tak ada masalah. Tapi agama tak pernah suruh kita memfitnah sampai kena saman fitnah. Dusuki ni dah kena saman fitnah dah. Teruk dah. Dah kena saman fitnah sedemikian. Dia akhirnya, kita kata, dia berbalik kepada, adakah yang pertama sekali, yang terbaru Abdullah Khairi kena kan. Mengamuk dia. Sebab kata ada seorang tu kata kan, dia buat dalam posting, ustaz tu ceramah, kita kalau Allah SWT tarik nikmat kita, hendaklah kita bersabar kan. Janganlah kita bercakap yang bukan-bukan, kerana rezeki itu datang daripada Allah. Tiba-tiba bila dia kena tarik dia punya tauliah, ini saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini. Mana sabarnya tu ustaz? Sabarnya tu kat mana? Dia macam ni tuan-tuan. Saya pelik lah, dia orang ni marah ni kenapa? Ceramahlah dekat Kedah, ceramahlah dekat Perlis, ceramahlah dekat Kelantan, ceramahlah dekat Terengganu. Kenapa nak pergi kat Selangor juga? Apa yang best sangat kat Selangor ni? Masyuk masyuk. Masyuk. Kenapa kat Kelantan tak masyuk? Kat Terengganu tak masyuk? Kat Kedah tak masyuk? Kat Perlis tak masyuk? Negeri-negeri tu korang punya, kau lenjan lah kat mana pun. Pergilah kat negeri-negeri korang tu. Lenjan lah kat sana. Tak ada masalah. Kat negeri-negeri korang mungkin tak ada masalah isu hal politik ni. Pergilah lenjan kat sana. Yang pergi marah Selangor ni kenapa? Dan kedua, bila dia berkata sedemikian tuan-tuan, bila dia kata liberal, sekular, ejen liberal, ejen sekular, dia berkata apa lagi? Pembohong. Dia kata MAIS ni pembohong. Tuan-tuan, saya nak cerita. Atas MAIS ni siapa?
The ultimate MAIS tu siapa? Sultan Selangor. Atas MAIS tu, Majlis Agama Islam Selangor ni bukan menteri besar. Saya dah kata, MAIS bukan di bawah kerajaan. Majlis Agama Islam Negeri bukan di bawah parti politik. Ini kita kena faham. Majlis Agama Islam Negeri dan mufti-mufti bukan di bawah parti politik. Majlis Agama Islam Pulau Pinang bukan di bawah DAP. Dia di bawah Agong. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan bukan di bawah Menteri Besar Amin. Di bawah Yang di-Pertuan. Majlis Agama Islam Selangor bukan di bawah Amir, dia di bawah Sultan. Yang tertinggi daripada itu adalah Sultan Selangor. Bila dia kata MAIS berbohong, MAIS ejen liberal, MAIS ejen sekular, maksudnya apa? Maksudnya dia menuduh Sultan Selangor sebagai liberal, ejen liberal. Dia menuduh Sultan Selangor sebagai ejen sekular. Dia menuduh Sultan Selangor ni sebagai berbohong. Itu secara indirectly-nya. Secara tidak langsungnya itu yang dia maksudkan. Ni orang Selangor ni. Sanggup ke korang nak tengok Sultan korang dituduh sedemikian? Sebagai ejen sekular, ejen liberal, ejen pembohong. Sebagai pembohong. Sultan Selangor dia nak cakap macam tu, tuan-tuan. Sultan Selangor dia nak cakap macam tu. Tapi yalah, knowing them, mengenali mereka ni, dia bukan kisah. Bila masuk bab dia, oh ini adalah satu perkara yang tidak patut dilakukan. Ini. Tapi bila dia bab dia fitnah, dia tak fikir semua tu. Bila bab dia nak fitnah, dia tak fikir semua tu, tuan-tuan. Oh, ini adalah kerana Islam. Bila orang lain semua sekular, semua liberal. Tuan-tuan, orang yang kuat berbohong ni, tuan-tuan, taqiyah ni siapa? Syiah ni, tuan-tuan. Saya ada terbaca satu kenyataan saya sebut pasal Syiah ni. Ustaz Wan Ji dah sebut juga pengaruh Syiah di dalam PAS. Tapi saya ada terbaca satu kenyataan. Saya tak pasti saya share tu tidak kenyataan itu. Saya share kot. Okay. Dan PAS tidak boleh dicabar. Dengan itu mengikut disiplin Harakah Islamiah berdasarkan sunnah pemilihan khalifah, tiada siapa yang boleh mencabar sebagaimana dia tidak berhasrat meletak jawatan dan juga tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ustaz Muhammad Asri Daud, pengarah Jabatan Pilihan Raya Dewan Ulama PAS Kelantan. Tuan-tuan, Islam tak ajar macam ni. Serius, ini bukan ajaran Islam. Yang tak boleh cabar pemimpin mereka Syiah je, tuan-tuan. Itu bukan ajaran Islam, tuan-tuan. Siapa kata pemimpin di dalam Islam ni tak boleh nak dicabar? Siapa kata? Bila negara Islam membenarkan mana-mana sistem digunakan, bila mana mereka menggunakan sistem demokrasi, maka boleh dicabar. Tidak ada dalil atau fatwa ataupun mana-mana yang secara qat'i dilalah mengatakan pemimpin itu tidak boleh dicabar. Tidak ada. Bila dia kata itu adalah prinsip haraki. Haraki ni ciptaan manusia. Cerita haraki ni kemudian tahun 1920-an baru ada cerita haraki. Setelah kejatuhan Khalifah Uthmaniyah, baru kita ada cerita harakah, kita ada cerita tentang gerakan-gerakan Islam. Sebelum 1923 tak ada cerita harakah ni. Cerita haraki ni. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Tak ada cerita haraki-haraki ni. Tidak ada pemimpin yang mengatakan itu wajib dan tidak boleh nak ditukar. Tidak ada. Yang ada berpandangan demikian Syiah je, tuan-tuan. Jadi saya kata, Syiah, pemikiran, fitnah, semua dah boleh. Semua dah boleh kepada mereka. Sebab itu, #VPN virus. #VPN perosak. #virus Perikatan Nasional VPN. Boleh tak, tuan? Kita tulis #VPN Virus Perikatan Nasional #VPN. Mereka adalah virus. Virus itu dah meresap dalam UMNO. Virus itu dah meresap dalam kerajaan, termasuklah pegawai-pegawai kerajaan yang sekarang ni cuba nak mensabotaj negara kita sekarang ini, tuan-tuan. Dia nak sabotaj negara kita ni. #VPN boleh, tuan-tuan. Dia nak sabotaj negara kita. Dia nak pastikan kerajaan sekarang ini tumbang dan runtuh, dan dia nak naikkan kononnya ayatullah mereka ni. Itu fantasi yang bermain di dalam pemikiran-pemikiran grup-grup penyokong Syiah ni, tuan-tuan. Berhati-hati dengan mereka. Mereka bersadurkan diri mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah, tetapi dalam jiwa, di dalam pendekatan haraki mereka, mereka adalah Syiah yang bertakiyah, yang berselindung di bawah virus Perikatan Nasional.
Baik. Terima kasih kepada yang menderma, kepada Ustaz Wan G. Alhamdulillah, bantuan pertama sudah saya salurkan beberapa hari lepas. InsyaAllah setiap bulan saya akan salurkan kepada isteri Ustaz Wan G. Sehinggalah Ustaz Wan G keluar pun, saya akan salurkan sehingga beliau boleh bertapak di atas kaki sendiri, insyaAllah. Terima kasih kepada yang berderma. Terima kasih kepada yang menyumbang. Terima kasih. Dan insyaAllah, kita buat baik pada orang, insyaAllah sedikit sebanyak kebaikan itu akan datang pada kita. Saya sebagai sahabat dia, sebagai anak murid dia, saya mengaku saya anak murid Ustaz Wan G. Saya berdoa untuk guru saya ni dipermudahkan, dan kalau dalam penjara pun dia menjadi seorang yang berguna kepada pihak di dalam banduan di dalam sana dan menyebarkan terus kebaikan insya-Allah kepada semua. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.